A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan terbaik insya-Allah. Alhamdulillah. Jom kita share dulu video ni, kita share juga dulu live ni insya-Allah kan. Sebelum Pak Riz kita teruskan bicara kita. Kita teruskan perbualan kita pada pagi ini insya-Allah. Ya, alhamdulillah, syukur. Dalam hidup ni jangan berhentilah. Jangan sesaat berhenti bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Tak apa, apa pun berlaku dalam hidup kita, kita bersyukur. Kan? Konsep S mesti ada tau sahabat. Banyakkan sabar, banyakkan syukur. Insya-Allah S kita punya. Ingat formula ni. Insya-Allah dalam hidup kita banyak bersyukur, kita banyak solat, kita banyak selawat, kita banyak sabar. S ni di akhirat Allah bagi, syurga Allah. Faham ke faham ni? Yang bagi ada kelebihan, yang Allah bagi kelebihan, banyakkan sedekah. Insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faham ke faham? Kan dalam hidup banyakkan sabar. Ujian Allah datang, ya Allah, hidup mana yang tak ada ujian, hidup mana yang tak dibadai dengan kesakitan, kepayahan, hidup mana yang Allah tak uji. Faham ke faham? Hidup kita sentiasa diuji. Setiap masa Allah uji. Ada orang sepanjang hayatnya Allah uji. Tentulah mereka kalau sabar dengan ujian Allah, Allah reda ke atas hidup mereka sebab mereka reda atas ujian Allah, maka Allah bagi S yang paling mahal, iaitu syurga. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebab itu sahabat, dalam hidup tak dapat S kat dunia pun jangan risau. Apa tu S tu Pak Riz? Tak dapat S tu apa tu? S sanjungan. Kalau kita buat banyak benda baik, manusia tak sanjung. Sebaliknya dia bantai kita, dia belasahnya kita, dia rumpatnya kita, dia kutuknya, dia hina kita. Insya-Allah jangan risau sebab kekuatan kita bukan orang kat belakang kita, bukan siapa sebelah kanan kita, tapi kekuatan kita bila Allah reda ke atas perbuatan baik kita, Allah reda ke atas amalan kita. Subhanallah, kita nak menang. Faham tak? Kekuatan seorang pemimpin ada pengikutnya. Nampak tak? Tapi kekuatan seorang Islam, mukmin, orang yang beriman ialah bila dia yakin Allah ada bersama dalam hidupnya. Satu, innallaha ma'al sabirin. Orang yang sabar, Allah bersama dengan dia. Satu, kita nak perbanyakkan sabar dalam hidup kita. Sabar, tak apa. Memang ada manusia, kerjanya tak ada lain, iaitu nak mencari salah kita, nak umpat kita, nak kutuk kita, nak jatuhkan kita. Biarkan. Tiba masa dia yang Allah tamatkan riwayat dia berakhir dah. Faham tak? Biarkan, jangan. Pak Riz, tolong saya Pak Riz. Hidup saya ni kan orang sentiasa cek salah. Tak apa. Makin banyak dia cek salah, kamu reda, makin banyak pahala Allah kirimkan. Tak nak ke? Inilah hidup. Nak kata kita ni boleh bangun pukul 2.30, pukul 3 pagi, tak mampu, tak cukup kuat, tak cukup power, tak cukup energi. Ada kala buat, selalu tak buat balik kan. Tapi bila orang mengumpat, orang kutuk, orang hina, inilah caranya Allah bagi kita ganjaran yang sangat besar dengan syarat yang paling mudah, itu sabar. Dengar orang kutuk kita, merah padam telinga kita, geram kita macam nak gembak, macam nak tubuk, macam nak pijak. Tapi kalau kita ikut jalan-jalan yang pernah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena banyak sabar. Nampak tak? Nabi pesan kita kan, banyak sabar. Bila kita bersabar, kita reda dengan ujian Allah. Orang hentam, orang kutuk, orang hina, orang caci, orang ambil hak kita, kita rasa macam hak kita orang ambil. Biarkan kan. Kita minta pada Allah, kita munajat pada Allah, kita bangun solat malam, solat, banyakkan solat, tahajud, selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyakkan selawat, insya-Allah kita selamat. Banyak selawat, kita selamat dunia akhirat. Insya-Allah surga kita punya. Faham ke faham sahabat? So jom kan, sebelum kita teruskan perjalanan, sebelum kita teruskan bicara kita pada pagi ini, share lah live ini. Mudah-mudahan lebih ramai orang hadir, lebih ramai orang dapat sesuatu yang bermanfaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mulut kita jangan berhenti sahabat. Banyakkan selawat, banyak mensyukuri nikmat Allah. Ya Allah, terima kasih Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kita kena latih. Benda baik kena latih sahabat. Kan, tak ada orang tiba-tiba semula jadi dia nak buat benda baik. Dia kena latih diri dia. Nampak tak? Kita banyak duit, kena latih diri kita, kena latih jiwa kita untuk buang sifat sombong, untuk buang sifat angkuh, untuk buang sifat tamak. Nampak tak? Kita kena buang, kita kena latih diri kita. Kita seluk-seluk kat poket, ambil RM10 bagi kat orang, bagi kat tabung masjid. Kita latih diri kita untuk lebih berani untuk buat tindakan, lebih berani untuk bersedekah. Untuk Jumaat minggu ni, kita njut RM20. Kita ada duit. Kalau kita tak ada duit, tak apa. Kita ada duit.
Cuba tanya pada diri sendiri. Kalau aku bagi RM10, kalau aku bagi RM20, aku bagi RM30, RM40, RM50, terjejas tak ekonomi keluarga aku? Terjejas tak ekonomi aku? Terjejas tak perniagaan aku? Terjejas tak hidup aku? Tak akan terjejas. Kalau tak akan terjejas, tak terjejas, maka apa salah 10 ganti dengan 50? Nampak tak? Kalau kita nak nikmat Allah yang paling besar, mengapa tak kita buat pelaburan yang paling besar? Faham ke faham? Jelas ke jelas? Kalau kita boleh bagi RM10, mengapa tak boleh bagi RM50? Kalau kita mampu, kalau kita ada keupayaan, kalau dengan keluarnya RM50 tadi tidak memberi kesan apa-apa dalam dunia perniagaan kita, tak memberi kesan apa-apa dalam dunia pernafasan kita, keluar RM50 tiba-tiba sesak nafas. Pasal apa sesak nafas? Aku tu je yang ada. Patutlah sesak nafas. Janganlah. Nampak tak? Kita bagilah atas kemampuan kita. Sedekah ni adalah pilihan. Tak nak sedekah pun tak apa. Tapi kita tahu, kan? Kita tahu jalan-jalan yang dilalui oleh Nabi SAW ialah jalan-jalan antaranya Nabi banyak bersedekah. Maka kita sedang lalui jalan itu, maka kita kena sedekahlah semampu yang boleh. Nampak tak? Pernah satu ketika ada orang datang rumah Nabi, Nabi tak ada apa. Nabi tanya pada Aisyah, wahai Aisyah, ada apa-apa tak apa yang kita nak? Aisyah kata tak ada. Kan? Jadi Nabi bagi apa yang ada. Apa dia? Kurma yang ada tinggal tu Nabi bagi. Sedangkan Nabi, itulah makanan yang Nabi patut makan. Tapi Nabi bagi laluan kepada tetamu. Hari ini, kan, kita lebih kepada diri kita daripada orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So bila kita banyak kekayaan, kita ada banyak duit, kita ada banyak pendapatan, kita ada pendapatan kita kuat mantap, kan? Maka kita share kekayaan kita. Seperti mana Pak Ais suruh anda share live ini supaya lebih ramai orang. Bayangkan live ini jatuh pada orang kekaya, kan? Hari ini langsung tak sedekah lagi. Tiba-tiba dia kata, betul juga Mamat ni. Tak mana-mana Mamat ni, kan? Betul juga dia cakap ni. Dia pun sedekah. Bila dia sedekah, asbab tadi itu datangnya daripada anda. Anda yang share video ni, dia sedekah. Takkan tak semena-mena anda dapat pahala. Faham ke faham ni? Anda dapat pahala. Sedangkan anda share, mengata-ngata, anda sebarkan je. Anda bukan kenal siapa-siapa. Tiba-tiba ada orang yang mendengar live ini, asbab anda sharekan live ini pada mereka sedekah. Takkan anda untung? Nampak tak? Ini adalah pelaburan yang bijaksana. Yang Pak Riz nak cerita ni, antaranya lah pelaburan direct daripada kita. Kan? Kita ada RM10, kita ada RM20, RM50, RM5 sebagainya. So kalau kita mampu keluar RM50, apa salah kita keluar RM50? Nampak tak? Kita keluar RM50 sebab dia sedang melatih jiwa kita. Kan? Sejauh mana kita ni sebenar-benar berani untuk lakukan pengorbanan untuk akhirat kita. Sejauh mana kita boleh mengikis sifat-sifat tamak kita. Kan? Jangan letakkan, alah kita bagi banyak-banyak pun masjid bukan gunakan duit aku. Bukan manfaat pun duit ni. Dia simpan ni nak banyak kosong. Kalau begitu, kau nampak tak orang kat depan kau sekarang siapa? Kau nampak tak orang kat depan kau? Kau nampak tak? Itulah Pak Riz. Jadi kau boleh hantar duit kau yang banyak tu. Kalau kau takut masjid tak tahu guna, aku tahu guna, insya-Allah. Kau bagi madrasah Pak Riz, Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'atul Adawiyah. Faham tak? Kita madrasah memang setiap masa memang perlukan duit. Faham ke faham? Hari ini bukan boleh hutang, semua bayar cash. Faham tak? Jadi ini anda boleh hantar pada mana-mana madrasah, kan? Banyak madrasah yang berkaitan dengan anda. Tolonglah madrasah-madrasah. Banyak sahabat-sahabat Pak Riz yang ada madrasah sedang susah sekarang, kan? Kalau cakap ni sebab, kalau cakap ni sedih, kita sedih, kan? Mereka hubungi Pak Riz, mereka bagi tahu Pak Riz susah, dan nak bayar gaji ustaz pun tak ada, merayu pada ustaz, minta tolong ustaz kita minta ustaz ambil cuti lah ustaz, kita nak bayar gaji pun tak ada duit nak bayar gaji. Ustaz pun faham. Tapi kita kesian kat ustaz kita, kawan-kawan kita. Sebab apa? Mereka bila tak ada gaji madrasah bukan bayar gaji mahal pun. Mereka bukan dapat 4-5 ribu sebulan. Ilmu mereka subhanallah tidak mampu disukat. Kalau tinggi Gunung Everest, tinggi lagi ilmu mereka. Tapi gaji mereka tak seberapa. Tapi sebab mereka mencintai agama. Kan? Bila mereka mencintai agama, apa mereka buat? Kan? Mereka sanggup melakukan pengorbanan. Mereka sanggup lakukan pengorbanan. Subhanallah, pengorbanan yang sangat besar. Nampak tak? Mereka sanggup terima gaji dan tak seberapa. Dan demi agama ni. Ramai orang tak faham dengan gaji-gaji ustaz-ustaz di pondok-pondok. Ramai orang tak tahu. Tahu tak? Pengorbanan mereka dahsyat. Mereka kerja 24 jam tau. Di saat anak-anak kita tidur, mereka masih lagi bekerja. Mereka pantau anak-anak ni. Mereka masuk bilik ke bilik. Perhatikan. Ya Allah, kadang-kadang rosak seorang ustaz. Semua ustaz dikata rosak. Seorang ustaz buat silap, semua ustaz dipandang rendah. Itulah kehidupan kita. Ya Allah, nampak tak kehidupan kita pada hari ini? So, melalui live bersama Pak Riz ni, Pak Riz ajak kita, jom kita buat benda baik, jom kita lakukan perkara-perkara yang positif, jom kita lakukan perkara-perkara yang boleh memberi manfaat kepada kehidupan orang lain, jom kita lakukan perkara-perkara baik yang boleh memberi kesan baik kepada kehidupan agama kita. Nampak tak? Kita ni kan nak membina silaturahim, kita nak bina kasih sayang antara kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So, kawan-kawan yang duduk kat madrasah, kadang-kadang mereka terpaksa bercuti. Pada waktu PKP ni, madrasah masih boleh buka. Satu saya kata, kan ini bukan soal
bukalah pasal orang tak ada pendapatan. Ustaz-ustaz tak ada gaji. Kesian, mereka ada anak bini. Mereka pun nak makan. Ustaz-ustaz pun nak makan. Mereka bukan dia kena puasa setiap hari. Nampak tak? Dia pun nak makan juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan? Jadi tolonglah sahabat-sahabat. Kan? Mereka pun nak makan. Mereka ni manusia. Kan? Mereka ni ada kehidupan. Jadi kalau madrasah masih tutup, mereka pun ada masalah kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So, sahabat-sahabat, jom kita share video ini. Kan, mudah-mudahan lebih ramai orang hadir, lebih ramai orang dapat ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan ilmu-ilmu kita ilmu-ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Alhamdulillah. Jangan tinggalkan Allah dalam kehidupan kita, sebab Allah tak pernah tinggalkan kita. Jangan tinggalkan Allah dalam urusan kehidupan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila kita ada Allah dalam kehidupan kita, kita rasa serba salah kalau kita kutuk orang. Kita rasa serba salah, kita rasa malu dengan Allah. Kita rasa takut dengan azab Allah. Nampak tak? Ada orang solat, masjid pun dia pergi, tapi masih kutuk orang, masih fitnah orang. Insya-Allah. Solat sungguh-sungguh, kan? Bila solat tu doa sungguh-sungguh. Ingat apa yang telah kita buat. Kita akan rasa bersalah betul pada hidup kita. Kita akan rasa bersalah kerana perbuatan-perbuatan kita menyusahkan ramai orang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya? Suatu sahabat-sahabat, teman-teman yang saya hormati, yang saya sayangi dalam hidup, kan? Jangan kita mengharap sangat sumbangan orang ni ke atas hidup kita. Sanjungan orang tak nak. Kita cari Allah, tahu? Kita cari Allah. Sebab tu kata-kata orang tidak akan menyakitkan kita, kutukan orang tidak akan mencederakan kita, umpatan orang tidak akan memparahkan kita. Insya-Allah. Kena kuat dalam hidup ni. Pak Aris, saya tak kuat Pak Aris. Saya ni macam-macam orang cakap. Kena kuat sahabat. Tak ada pilihan. Pilihan yang terbaik ialah pilih untuk jadi yang terbaik. Pilihan kita yang ada hanya jadi yang paling kuat. Kita umat yang terbaik. Duduk seorang-seorang, malam-malam menangislah dengan Allah. Menangislah di hadapan Allah. Menangis, ya Allah, banyak orang kata aku. Banyak orang fitnah aku. Banyak orang kutuk aku. Kan? Banyak orang hina aku. Ya Allah, kan? Aku tak kuat ya Allah. Saat aku duduk seorang-seorang ni di kepekatan malam, aku merayu pada Engkau, berilah aku kekuatan. Berilah aku kekuatan, ya Allah. Berikan aku kekuatan untuk aku meneruskan perjalanan hidup ni, ya Allah. Jangan kerana umpatan orang, jangan kerana cacian orang, jangan kerana hinaan orang menjadikan aku semakin lemah, ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Aku benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku nak mencontohi Nabi. Bagaimana Nabi, semakin kuat umpatan orang, semakin kuat hinaan orang, semakin kuat ancaman bunuh ke atas Nabi, Nabi semakin kuat dekat dengan Kau, ya Allah. Jadikan aku memiliki sifat seperti itu, ya Allah. Semakin banyak orang kutuk aku, semakin banyak orang hina aku, semakin banyak orang caci aku, semakin banyak orang fitnah aku, jadikan aku orang yang semakin kuat dekat dengan Kau, ya Allah. Ya Allah, kalau aku mengadu pada manusia, mungkin saja ada manusia yang khianat aku, ada saja manusia yang akan tempelak aku, tapi ya Allah, aku yakin bahawa Engkau akan tutup aib aku, ya Allah. Kerana itu, ya Allah, hari ini, pada malam ini, pada saat ini, ya Allah, aku merayu pada Engkau. Aku menandatangan pada Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku malu, ya Allah, nak tidur lama-lama. Sebab, kenapa, ya Allah? Kerana malam-malam yang Kau bagi pada aku ni, ya Allah, tidur-tidur aku, biasa tidur-tidur yang tidak memberi kebahagiaan pada aku. Ya Allah, sebab tu aku bangun, ya Allah. Aku tinggalkan satu nikmat yang seronok, yang best. Aku mencari satu nikmat yang lagi besar, ya Allah, iaitu berduaan dengan Kau, duduk seorang diri dan kepekatan malam untuk mencari rahmat dan redha Kau, ya Allah. Tolong aku, ya Allah, beri aku semangat, ya Allah. Anak-anak aku tak dengar cakap, ya Allah. Anak-anak aku bergaduh satu sama lain, ya Allah. Anak-anak aku berebut-rebut harta, ya Allah. Anak-anak aku maki hamun aku, ya Allah. Anak-anak aku berbalas satu sama lain, ya Allah. Ya Allah, aku tak ada kekuatan, ya Allah. Aku tak ada kemampuan, ya Allah. Tapi ujian itu Kau datang pada aku, ya Allah. Kata-kata Ustaz dalam Quran aku pernah jumpa, ya Allah. Engkau bagi tahu, ya Allah, ujian ini sesuai dengan kemampuan orang tu, tapi aku tak tahu, ya Allah, kemampuan aku kat mana, ya Allah. Kerana itu, ya Allah, aku serahkan diri aku pada Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikan aku orang yang faham bahawa ujian ini sesuai dengan aku. Ujian ini memang selari dengan kemampuan aku. Tolong aku, ya Allah. Ya Allah, aku tak ada kekuatan, ya Allah. Kerana itu pada hari ini, saat ini, detik ini, ya Allah, pada malam ini, ya Allah, aku mohon pada Engkau, berilah aku kekuatan, ya Allah. Berilah aku kekuatan supaya aku dapat merentasi ujian ini, ya Allah. Jangan jadikan aku orang yang kalah, ya Allah. Jangan jadikan aku orang yang mengalah, ya Allah. Jangan jadikan aku orang yang putus asa, ya Allah. Ya Allah, aku dikelilingi oleh orang-orang yang lemah, ya Allah, yang sentiasa menekan aku, yang sentiasa merendah-rendahkan aku. Ya Allah, beri aku kekuatan, ya Allah, agar aku ada kemampuan untuk merentasi kehidupan ini jauh lebih baik daripada apa yang sedang aku lalui. Ya Allah, tolong aku, ya Allah. Ya Allah, suami aku, ya Allah, suami yang tak bertanggungjawab, suami yang tak amanah, ya Allah, dia tak bagi nafkah kat aku. Luahkan pada Allah, luahkan, cerita pada Allah semau-mau anda. Cerita setiap malam, jangan miss, sahabat. Jadikan amalan 40 hari, kemudian sambung 40 hari lagi. Percayalah, kan?
Setiap jalan yang penuh dengan kegelapan, kan, pasti ada cahaya di hujung jalan tersebut. Percayalah, bantuan Allah pasti akan sampai. Bantuan Allah pasti akan tiba. Sahabat-sahabat, kemenangan ini pasti milik kita. Pasti milik kita. Kalau tak jumpa di dunia, kalau anda kekal di jalan syariat, kekal di jalan yang diredai oleh Allah, kalau anda tak jumpa kemenangan di dunia, yang Allah tangguhkan dulu di dunia, wallahi, kamu akan jumpa di akhirat nanti. Percayalah. Percayalah. Kan? Bagi mereka yang sabar diuji, sabar merentasi cabaran, sabar bila dicaci, dimaki, dihumban dengan pelbagai kata, sabar bila diberi pelbagai kutukan dan nistaan, macam-macam, kita sabar. Subhanallah. Kalaupun kemenangan tak kita jumpa di dunia, kerana Allah tangguhkan, maka kemenangan yang pasti kita jumpa di akhirat jauh lebih dahsyat daripada kemenangan yang kita jumpa di dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Sebab tu mantapkan jiwa kita. Kan? Kenal pasti dengan siapa kawan-kawan. Kenal pasti kawan-kawan kita. Sebab kawan-kawan kita sekitar hidup kita banyak mempengaruhi hidup kita. Kan? Dengan siapa kamu berkawan, itulah kawan kamu di akhirat nanti. Faham ke faham? Kan? Jangan habiskan masa. Ini saya pesan pada sahabat-sahabat. Kan? Saya tahu. Kan? Saya ada banyak followers. Saya tahu ada yang berlaku. Anda follow Pak Riz punya page, anda follow live Pak Riz. Jangan golongkan diri anda dalam golongan orang yang hidupnya sentiasa fikir macam mana nak rosak kehidupan orang lain. Tolong sahabat, anda follow Pak Riz, anda tinggalkan dunia gelap anda. Ramai orang pandang penzina, ramai orang pandang pemabuk, ramai orang hina penagih dadah, ramai orang hina orang yang terlibat dengan dunia pelacuran. Tapi kita tak nampak lebih hina orang yang hidupnya sentiasa memakan harta anak yatim. Orang tak nampak, kan? Fitnah, umpat orang, kan? Hidupnya suka sangat tengok orang jatuh, suka sangat tengok orang kecundang, suka sangat tengok orang tertiarap, suka sangat menyebarkan risalah-risalah Nabi, sebarkan. Dengar pesan Pak Riz. Keluarga merasa Pak Riz, dengar baik-baik. Kan, untuk anda, sebab Pak Riz ni milik anda. Pak Riz ni bangunkan anak-anak anda. Untuk semua follow Pak Riz, samalah Pak Riz sepanjang pada anda. Nabi datang sebarkan risalah kebenaran, risalah tauhid. Jangan kamu sebarkan risalah fitnah. Ingat tu pesan Pak Riz. Anda tak akan menang di dunia, apatah lagi ke akhirat. Percayalah. Kan? Jangan Nabi SAW menyebarkan risalah tauhid, risalah yang benar, risalah yang diredai oleh Allah, risalah yang membawa manusia ke syurga Allah. Jangan sesekali kita di dunia, kita sebarkan risalah yang memburukkan orang, risalah yang memfitnah orang, risalah yang mengumpat orang, risalah untuk menambur kebencian antara kita. Ingat pesan Pak Riz. Jangan disebarkan risalah-risalah yang buat orang bertambah benci satu sama lain. Nabi datang menyebarkan risalah mengeratkan silaturahim. Nabi datang membawa risalah yang mengeratkan perhubungan ukhuwah sesama kita. Tapi jangan kita menjadi manusia yang menyebarkan risalah yang buat orang bergaduh satu sama lain. Maksudnya apa Pak Riz? Kita hantar WhatsApp, kita hantar mesej yang fitnah orang, yang menambah domba orang, yang membuat orang lain benci satu sama lain. Kau tahu tak macam ni, Kau tahu tak 10 perkara kenapa macam ni. Jangan sebarkan. Anda, siapa pun anda, kalau anda sebarkan, anda tidak akan mampu tarik balik. Fitnah itu berjalan, dan yang paling buruk, orang percaya ke atas fitnah yang anda sebarkan. Anda benar-benar akan berhadapan dengan kesukaran yang sangat dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dalam ratus bilion, juta bilion manusia pada detik itu, nak cari orang tu kat mana sahabat? Nak cari orang tu kat mana? Kekayaan anda tidak akan bertambah. Wallahi, percaya cakap Pak Riz. Ada kad bank tak? Tak ada pula kat tangan Pak Riz sekarang ni. Ada kad bank tak? Sekarang sebarkan risalah negatif, sebarkan risalah mengumpat orang, sebarkan risalah mencaci orang, sebarkan risalah mengutuk orang, sebarkan risalah mengaibkan orang, sebarkan risalah. Kemudian ambil kad bank, pergi ke ATM, cocok tengok duit kau bertambah tak? Engkau tengok duit kau bertambah tak? Kekayaan kau tidak akan bertambah. Kemenangan kau tidak akan diperolehi. Aset kau tidak akan bertambah hanya kerana engkau nak lihat musuh kau jatuh, nak melihat musuh kau tewas. Engkau tidak akan berjaya hanya kerana musuh kau tumbang. Engkau tetap kena berusaha. Engkau tetap kena gigih. Engkau kena struggle. Hanya kerana musuh kau tidak berjaya, itu bukan makna engkau akan berjaya. Jangan. Pengkhianatan seperti ini harus tamatkan. Anda rugi, wallahi anda benar-benar rugi sahabat-sahabat. Anda benar-benar rugi. Dalam hidup kita sentiasa nak lihat orang berjaya. Dalam hidup kita nak lihat orang menang. Dalam hidup kita nak lihat saudara-saudara kita sesama Islam berada di puncak kemenangan. Setiap umat Islam yang share kat
FB. Alhamdulillah saya dah mula buat pelaburan. Kita jangan tanya, duit dapat kat mana tu? Ni siapa ni? Ni apa kerja dia? Macam mana dia boleh menang? Dia ni siapa? Dia dulu ni penyangak. Dulu dia penyangak. Kalau hari ni Allah bagi hidayah, engkau nak nafi hidayah Allah kat atas dia ke? Dulu kau kenal dia seorang pelacur. Hari ini kau nampak dia dah tutup-tutup. Dah tutup-tutup dah. Kan? Tinggal mata je dah pakai purdah dah. Tudung labu. Nampak tak? Kan? Dengan seorang tangan semua siap. Kau pun cakap, siapa engkau tahu tak siapa dia dulu? Dia ni pelacur. Dia ni dulu pelacur. Engkau percaya ke dengan pakai ni semua menipu? Sedangkan Allah bagi dia hidayah. Engkau nak jawab apa besok ke hadapan Allah? Dia berubah kerana Allah. Tetapi engkau tak nak berubah-ubah langsung. Engkau hidup kerana mata engkau yang salah. Engkau tahu tak? Mata ini sangat mulia. Kenapa kau kotorkan? Dengan mata ini kita nampak zat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak kebesaran Allah. Kita nampak bagaimana pokoknya dulu kecil jadi besar. Bagaimana pokoknya tak perlu pergi kerja tapi dia boleh membesar. Bagaimana dia boleh proses fotosintesis. Kita nampak kebesaran Allah. Kita nampak kehebatan Allah. Bagaimana awan bergerak yang tadinya cerah tiba-tiba dah gelap. Tiba-tiba hujan turun. Kita nampak kehebatan Allah, kebesaran Allah. Bagaimana pagi-pagi subuh burung dah berterbangan. Siapa gerakkan burung tu, engkau ke? Siapa gerakkan burung tu? Siapa gerakkan haiwan untuk mencari rezeki? Dan dia keluar dengan keyakinan 100%. Dia balik dengan rezeki yang terjamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia haiwan, dia binatang. Kita nak nafikan ke? Kenapa kita cerita aib orang yang lepas? Mungkin saja hari ini dia telah diberi hidayah. Hari ini dia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini dia telah diangkat makamnya. Tapi kita masih bercakap tentang cerita semalam. Kita masih bercakap tentang cerita kemarin. Kita masih bercakap tentang kisah hidup dia yang lepas. Mana manusia yang tak ada silap? Mana manusia yang tak ada kisah silam? Di saat kita seronok nak mencaci orang, kita jangan lupa para malaikat di langit-langit Allah sedang mencaci kita. Sahabat, ini guru Pak Riz pesan. Apabila jenazah kita terbujur kaku diletak di ruang rumah, jenazah kita akan diangkat melepasi langit pertama, kedua dan seterusnya. Anda tahu tak berapa banyak jenazah tak lepas langit pertama? Jangan cerita langit ke-7. Jangan cerita langit ke-5. Jangan cerita langit ke-4. Langit pertama boleh tak lepas. Langit pertama pun penduduknya dah lanyak dia. Dihempaskan jenazah tu. Tanam 7 petala bumi. Subhanallah. Jangan main-main. Antara sebab manusia tidak diterima oleh penduduk langit ketika jenazahnya terbujur kaku, rohnya tak diterima, ialah sifat manusia yang suka mencari, maki orang, fitnah, hina orang, sebarkan keburukan. Umat Islam, anda follow Pak Riz, tak kisahlah, ada follow Pak Riz bukan umat Islam, bukan orang Islam. Siapa pun kita, sebarkan kebaikan. Siapa pun kita, sebarkan perkara yang memberi manfaat. Kalau ilmu yang kita kongsi ini ilmu yang Allah reda, bermakna ilmu ini ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang Pak Riz kongsi ini ilmu yang Allah reda, bermakna ilmu ini ilmu yang memberi kesan baik kepada kehidupan manusia. Maka sebarkan sahabat, sebarkan kebaikan. Setiap hari kita nak sebarkan kebaikan. Setiap hari kita nak sebarkan kebaikan. Ingat pesan Pak Riz ni. Setiap hari aku nak sebarkan kebaikan. Setiap hari aku nak sebarkan perkara-perkara yang boleh memberi keuntungan pada ummah. Berhenti daripada mencaci orang, tolonglah. Anda puas tengok orang jatuh? Anda puas tengok orang kena caci sebab anda yang mulakan cacian? Anda puas tengok orang kena hina? Anda puas? Anda puas? Anda seronok, anda gembira? Subhanallah. Follower Pak Riz, kita hentikan semua ni. Hentikan, kunci mulut kita mencaci orang. Kunci mulut kita mengata orang. Kunci tangan kita menaip kata-kata boleh mengaibkan orang lain. Hentikan. Anda tak dapat apa-apa. Anda tidak akan dapat apa-apa. Cuba perhatikan masalah kehidupan anda. Mungkinkah ia banyak berkait dengan kehidupan anda yang tidak positif, yang banyak menempa kemaksiatan, yang banyak mencetak dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Riz, saya ni businessman. Saya ni kan masuk tender selalu gagal. Dapat projek, kalau buat projek Pak Riz ada ni masalah-masalah pekerja, sangkut duit kan. Ini mungkin orang buat saya Pak Riz. Saya ni banyak musuh. Sahabat, sebelum kamu bercakap tentang musuh yang kamu nampak depan mata, sidik kalau ada ni, tengok Soika tu. Soalan. Kalau kamu nampak musuh depan mata, kamu jangan lupa musuh dalaman kamu, iaitu diri kamu sendiri. Musuh yang buat kamu
tergelincir daripada perjuangan, musuh yang buat kamu musnah, musuh yang buat kamu tewas, musuh yang buat kecundang ialah diri kamu sendiri. Banyak berfikir negatif, banyak bicara orang bukan bicara diri sendiri. Banyak mengutuk orang bukan mengutuk diri sendiri. Banyak mencari salah orang bukan cari salah sendiri. Nampak tak? Musuh anda ialah diri anda sendiri. Kalau anda berjaya membasmi, kalau anda berjaya membunuh, memusnahkan musuh anda sendiri, iaitu diri anda, insya-Allah anda menang. Kan? Banyak orang gagal dalam hidup bukan sebab orang, sebab diri dia sendiri. Bila anak anda tak berjaya, ia mungkin ada kesilapan orang lain dalam sekitar hidup anda, anak anda, tapi jangan berpanjangan salahkan orang. Sebab anak anda hidupnya dengan ramai orang. Faham ke faham? Kan? Maka carilah kekurangan diri anda sebagai seorang ayah dan mak. Sebab kekurangan anda tu anda gagal didik anda dengan baik. Maka carilah kekurangan diri anda akan jumpa kemenangan. Percayalah, semakin banyak anda cari kekurangan diri anda akan makin kuat untuk berdiri sebagai seorang pejuang. We all are fighter, we must fight till the end. Nampak tak? Kita semua pejuang. Seorang pejuang dia tak cari kelemahan musuh dia. Dia cari kekurangan diri dia. Dia cari kekurangan tentera dia. Dia cari kelemahan tentera dia. Nampak tak? Sebab itu bila Sultan Muhammad Al-Fatih nak masuk kota Konstantinopol, kekuatan dia bukan kepada kelemahan musuh. Kekuatan ialah pada kekuatan yang dia ada sendiri. Maka dia jaga bab solat. Dia ambil tahu bab solat tahajud. Dia ambil tahu bab solat fardu. Dia jaga hubungan sesama manusia. Itulah kekuatan yang perlu ada untuk membina sebuah kejayaan. Anda tidak boleh memikir kekuatan kelemahan musuh semata-mata. Untuk berjaya, anda ada buka kedai makan. Anda tengok kedai makan anda tak laris. Orang banyak pergi kedai kat ujung sana. Anda buat masak asam. Masak asam anda tak laris. Orang tak masuk banyak. Tapi bila orang masuk, orang cakap sedapnya kedai Pak Man ni sedap lah Pak Ali. Kedai sedap lah Pak Ali. Sedap makan sedap. Kamu pun cuba jolok orang. Kedai sana macam mana? Tak tahulah saya kan. Kedai Pak Ali memang sedap. Tapi kenapa orang pergi sana saya tak tahu. Anda mula fikir mesti ada unsur apa? Mesti ada unsur apa? Mesti ada unsur sihir. Kedai aku sedap, kenapa orang tak datang? Mesti sihir ni. Itulah tanggapan kita berterusan. Nampak tak? Jadi akhirnya benar-benar kita disantau. Siapa santau? Kau tahu tak? Siapa bomoh dia? Kau tahu tak? Aku kenalkan. Bomoh ialah diri kau sendiri. Engkau telah santau pemikiran kau. Engkau telah santau kepercayaan hidup kau. Engkau telah santau keyakinan hidup kau. Maka engkau akan percaya benda salah. Engkau akan yakin benda salah. Faham ke faham? Maka engkau tak akan menang sampai bila-bila. Nampak tak? Bila buka kedai tak laris, orang sanalah yang buat. Orang tu lah yang buat, orang tu. Orang ni semua tak ada kerja lain melainkan simpan bomoh, simpan pawang, simpan dukun, simpan jin untuk serang kau seorang je. Dalam hidup dia, diorang ni semua fikir tentang kau je. Apa yang patut kita buat ialah fikir macam mana nak tarik orang datang ke kedai kita. Bukan fikir macam mana nak bunuh pesaing kita. Ini semua tidak akan menyebabkan anda berjaya dalam hidup. Boleh faham tak? Bila anda ada anak, anda nak anak anda menang, anda jangan fikir macam mana nak kalahkan orang lain. Macam mana nak kalahkan orang. Aku dulu hantar anak aku pergi ke sekolah tu. Sekolah tu macam apa lah. Anak aku tak jadi. Anak kita tak jadi. Cuba pernah tengok tak anak orang lain? Anak orang lain macam mana? Ada banyak anak orang lain jadi, anak kau tak jadi. Maka jangan mudah untuk salahkan cikgu matematik teruk, cikgu sains teruk, cikgu geografi teruk. Anak kau seorang tak jadi. Ada 10 anak tak jadi, tapi kat sekolah tu ada beribu orang. Nampak tak? Mudah untuk cek salah orang. Mudah sangat untuk cek salah orang. Tapi tak semudah itu nak cek salah di sendiri. Maka kalau anda adalah orang yang ada kekuatan untuk dalam perjuangan ni, untuk bersama Pak Riz, jom tinggalkan nombor telefon. Nak buat apa tu Pak Riz? Daftarkan diri anda dalam program terdekat Pak Riz 8/8. Hashtag bersama Pak Riz seminar online, di mana anda hadir seminar seperti program ini live kita. Kalau anda kata lah Pak Riz saya bukan ada duit, anda hadir live saya secara percuma. Setiap pagi Pak Riz akan cuba sedaya upaya untuk menonjolkan diri, untuk hadirkan diri dalam hidup anda dalam live seperti ini secara percuma. Tapi kalau anda nak konsep berbentuk seminar di mana kita bercakap berdasarkan kepada persoalan hidup, bercakap tentang isu-isu tertentu, maka tinggalkan nombor telefon. Kita bercakap bagaimana kita boleh bawa diri kita untuk berada di puncak kemenangan yang dipanggil program hashtag bersama Pak Riz. Anda yang dah biasa pergi program Pak Riz kan, di dewan, di ballroom, di hotel dan sebagainya kan, sekarang ni tak boleh buat program macam tu lagi. Tak boleh buat bukan bermakna kita give up. Kita boleh buat dalam bentuk online. Kita jumpa di alam maya. Tinggalkan nombor telefon, semoga kita dapat hubungi anda bagi pencerahan. Tinggalkan nombor telefon, tak semestinya anda automatik. Nah, kita bagi pencerahan, jangan risau, jangan takut, insya-Allah. Pak Riz, saya nak bantu madrasah Pak Riz. Anda boleh telefon kita untuk bantu dana madrasah pun boleh juga. Anda nak kata nak sumbang Pak Riz, kan saya dengar Pak Riz ni macam-macam kena bayar. Ya, memang kita macam aku bukan anak toke. Aku ni bukan anak agaja. Aku ni mak bapak orang miskin. Kan? Orang biasa-biasa kena usaha, kena gigih. Kan, nampak kan?
Orang nampak kita macam senang, tapi tak senang. Kita kena berempat siang dan malam. Di saat orang tidur, kita masih fikir macam mana kita nak bangunkan madrasah kita, macam mana kita nak bayar bil air, macam mana nak bayar bil elektrik, macam mana kita nak samakan perniagaan kita, macam mana nak samakan madrasah kita. Perniagaan anda tak perlu risau. Madrasah, saya ajak anda, kita sama-sama bersama. Kan? So, boleh tinggalkan nombor telefon. Ada soalan? Anda boleh kongsi soalan, kan? Sebab tu dalam hidup ada ramai orang kalah bukan sebab dia tak kuat, bukan sebab dia tak hebat, bukan sebab dia tak ada potensi. Dia kalah sebab dia terlalu banyak, dia tersalah channel kehebatan dia pada ruang yang salah, lorong yang salah. Faham ke faham? Anda main bowling, anda baling kat lorong orang. Orang tu yang menang, kau tak dapat, engkau baling kat orang lain. Lorong salah, engkau baling. Mana kau nak dapat menang? Nampak tak? Engkau main bola sepak, engkau pergi gol kat tempat gol engkau sendiri. Kan? Kau faham tak? Memang kau kalah lah. Nampak tak? Kita banyak channel kekuatan kita di tempat yang salah. Faham tak? Kita ada kelebihan, kita kreatif tapi banyak fokus, banyak fikir tentang hidup orang lain. Kita banyak fikir macam nak kalah orang tu. Macam mana nak fikir orang tu? Kita stalker sana, stalker sini. Kita asyik fikir orang je. Kita akan kalah. Kita akan susah. InsyaAllah kemenangan kita sebab kita ada keinginan nak menang dan kita buat kerja kita. InsyaAllah. Orang lain fitnah kita, kutuk kita, caci kita, mereka siap buat musyarat nak bunuh karier kita. Biarkan. Tak apa. Kita ada Allah. Kita hidup dengan takdir kita. Percayalah. Kita dekat dengan Allah. Kita berbicara dengan Allah penuh kasih sayang. Kita bicara dengan Allah penuh keimpian. Kita bicara dengan Allah penuh pengharapan. InsyaAllah bantuan Allah pasti sampai. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang saya hormati, tanya diri sendiri. Allah ni suka orang jahat ke orang baik? Allah nak tolong orang jahat ke orang baik? Maka jadilah yang baik sebab Allah sayang orang baik. Faham? Itu bahasa paling mudah. Bahasa iman yang paling mudah. Allah sayang orang baik. Jadi jadilah yang baik supaya Allah sayang. Orang tu asyik kata kita je. Orang tu siap musyarat nak lanyak kita. Siap sebarkan fitnah untuk bunuh kita. Biarkan. Mereka buat tu salah tak? Salah. Mereka buat tu dosa tak? Dosa. Allah bersama dengan mereka ke? Pasti tidak kan? Jadi anda yang sabar, anda yang reda, anda yang taat, anda yang takwa, Allah pasti suka. Nampak tak? Kemenangan pasti akan jadi milik anda. InsyaAllah. Yang paling best yang kita nak di ambang sakaratul maut, malaikat maut datang dalam keadaan datangnya penuh kesopanan, datangnya penuh kasih sayang, datangnya penuh kecintaan. Sebab setiap kali di ziarah kita setiap hari, kan? Setiap hari di ziarah kita, dia nampak keredaan kita, dia nampak kesabaran kita, dia nampak ketakwaan kita, kesungguhan kita dalam beribadah. Dia nampak. Maka dia tak sabar-sabar nak ziarah kita di hari terakhir kita, nak cabut nyawa. Satu kemuliaan bagi dia, mencabut nyawa bagi orang yang beriman. Satu kemuliaan bagi malaikat maut kerana mencabut nyawa orang yang taat pada perintah Allah. Maka banyak bersabar, sahabat. Banyak bersabar. Biarlah apa orang kata, biarlah apa orang buat, kena sabar. InsyaAllah kita menang. InsyaAllah kemenangan kita punya. Nampak tak? Dan Pak Riz, ini semua soalan-soalan yang saya ambil kan? Pak Riz, suami saya ni tak bagi nafkah. Suami saya ni kan balik rumah lewat, duit pun tak seberapa dibagi, nafkah tak bagi. Barang dapur dibagi RM100 Pak Riz, sebulan mana cukup, kan? Tapi alhamdulillah lah anak-anak saya faham. Alhamdulillah. Kan? Macam Pak Riz kata, anda ada pilihan. Kalau pilihan anda nak kekal dengan suami anda, maka anda hemat yang terbaik. Sebab Allah bagi kasih sayang ni jauh lebih mahal daripada apa yang suami mampu bagi. Faham tak? Kasih sayang Allah itu Allah boleh terjemahkan dengan kehadiran anak-anak yang nantinya buat anda gembira dan bahagia. Percayalah, orang yang hidupnya derita sepanjang masa, tengok jenazah dia. Kalau dia reda dengan ujian Allah, dia sakit dan dia reda. Dia dihina, dicaci, dimaki, dibuang keluarga. Dia difitnah sampai mak bapak dia sendiri buang dia. Dia difitnah. Ipar dua ini main game sampai bapak, mak dia lahirkan dia pun tak percaya pada dia. Kecewa dia, sedih. Pak Riz, mak saya ni saya sayang mak saya. Sebelum abang saya kahwin, sebelum kakak saya kahwin, saya ni rapat betul dengan mak saya. Tapi ipar dua saya, Pak Riz, kan, khianat dengan saya. Mereka ni tak tahulah Pak Riz kenapa mereka tak suka saya rapat dengan mak saya. Mak saya Pak Riz, mak saya memanglah saya kena rapat. Mereka tak suka Pak Riz, mereka tanam kebencian pada mak saya. Sampaikan akhir mak saya benar-benar benci saya. Ada saja fitnah yang dilemparkan. Akhir mak saya buang saya Pak Riz. Kamu sabar, kamu reda, kamu taat pada mak kamu walaupun mak kamu buang kamu. Kamu tahu seorang ibu boleh buang anak, tapi seorang anak tak boleh buang mak. Ingat tu pesan Pak Riz. Seorang ibu, dia berhak untuk buang anak dia. Apa saja terasa hati, terkucik hati dia nak buang anak dia. Itu game dia. Tapi seorang anak tidak ada game untuk buang mak. Seorang anak tak ada sebutan buang mak, tak ada perkataan buang tu, tak wujud. Dalam kamus pun tak ada perkataan tu.
Faham ke faham? Kita tak boleh buang mak kita. Kita tetap taat mak kita, kita tetap buat baik selagi dia tak ajar kita langgar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Tengok orang. Pernah tengok tak orang yang meninggal dalam keadaan dia taat pada Allah? Orang yang meninggal dalam keadaan dia reda dengan ujian Allah. Tahu tak? Senyum wajah dia. Senyum wajah dia. Tahu tak? Sedih cakap ni. Saya nak cakap, Pak Haris cakap sedih. Sebab dalam hidup dia, derita pemanjang. Dan hati dia terluka. Hati dia berdarah. Hati dia mendanah. Tapi dia tak layan. Dia kekal istiqamah dalam bab menyayangi sesama ummah. Dia istiqamah dalam mencari reda Allah. Malam dia menangis puas-puas. Siang hari dia hidup macam biasa. Anak dan isteri tak tahu yang dia menangis pada waktu malam. Menangis puas-puas. Wajah yang sentiasa menangis, sahabat. Menangis. Suami pijak, suami bantai, suami belasah. Dia kekal juga nak jadi isteri kepada suami itu. Sebab dia kata apa, Pak Haris? Kan? Saya fikir inilah takdir saya. Inilah jalan hidup saya. Ada orang fikir macam tu. Dia kekal. Tergajang, sepak, bantai, belasah. Meninggal dia dalam keadaan wajah penuh senyuman. Baru suami tahu dia kehilangan yang terbaik. Bila kita dah dapat yang terbaik, jangan jadi bodoh nak cari yang lebih baik. Ingat pesan Pak Haris ni. Pak Haris juga lelaki. Dia dapat isteri yang terbaik. Dia dapat kawan yang terbaik. Kan? Kawan tak apa ni, suami ni, isteri ni. Kamu dah dapat suami yang terbaik, maka bersyukurlah. Jangan nak cari yang lebih baik. Faham? Dah dapat isteri yang terbaik, jangan jadi bodoh nak cari yang lebih baik. Selalunya anda akan rugi. Biasanya Pak Haris ada pengalaman 26 tahun. Dah dapat isteri yang terbaik, jangan membodohkan diri. Sekolah bodoh tak apa. Universiti bodoh tak apa. Jangan bodoh dalam kehidupan. Dah dapat isteri yang terbaik, kan? Memandai-mandai nak cari perempuan lain, konon-konon lebih baik. Anda memang bodoh. Kan? Simpan bodoh tu. Simpan bodoh tu. Jangan kau keluarkan. Simpan bodoh tu masuk dalam bank. Faham tak? Jangan cucuk pakai ATM pun. Biar dia bodoh kekal kat situ. Faham tak? Dah dapat isteri yang terbaik, boleh pula fikir nak cari perempuan lebih baik. Memang bodoh lah. Kan? Ingat pesan Pak Haris. Dah dapat isteri yang terbaik, dah dapat suami yang terbaik. Jangan berfikir nak cari yang lebih baik. Cukup yang ni yang terbaik. Alhamdulillah, syukur. Yang nak dapat yang lebih baik adalah apa? Nak dapat pendapatan lebih baik, usaha, gigih, struggle. Nak dapat amal yang lebih baik, maka tingkatkan ibadah. Dulunya solat 2 rakaat, sekarang tingkat jadi 4. Dengar ceramah pula, oi, dapat ni dapat tu. Aku nak challenge diri aku. Jadikan 8 rakaat. Nampak tak? 8 rakaat 4 kali salam. Challenge ini nak buat lebih baik. Tapi yang paling penting, bukan lebih baik tu yang patut diberi keutamaan. Ini yang beri keutamaan istiqamah. Pada waktu yang sama, seiring nak buat yang terbaik. Solat kita 2 rakaat, tapi solat yang terbaik, alhamdulillah. Berbanding solat 8 rakaat, haram satu benda tak dapat. Kan? Semua benda diingat. Nampak tak? Sampai nasi lemak pun diingat. Nampak tak? Tadi sebelum duha dia nampak nasi lemak atas meja. Allah, pam nasi lemak lalu. Teng nasi lemak lalu. Allahu akbar. Ini puasa pula tu kan? Contohnya orang yang puasa Isnin Khamis, alhamdulillah. Faham tak? Dah dapat yang terbaik, jangan nak cari yang lebih baik. Anda selalunya rugi, anda sebenarnya akan menempah ke kerugian sangat besar. Bodoh sebenarnya. Perkataan Pak Haris ni memang ini pengalaman Pak Haris lah. Handle case banyak. Pak Haris dia sendiri akan mengaku. Pak Haris, saya menyesal Pak Haris. Saya cek penyakit. Dulu isteri saya, bekas isteri saya baik Pak Haris. Ada 6 orang anak saya dengan dia. Kan? Saya mana tahu Pak Haris kan? Kan saya kahwin seorang lagi ni. Saya kahwin senyap kat Thailand. Kan? Saya bukan perempuan Thailand lah. Perempuan Malaysia. Kan saya kahwin kat Thailand, kat Sempadan. Kan sedikit. Saya kenal dia Pak Haris. Kan? Satu tempat kerja. Jatuh cinta. Jadi saya kahwin dengan dia. Saya senyap. Tak ada orang pejabat pun tak tahu itu isteri saya. Kan? Tapi rupa-rupa Pak Haris, dia kahwin saya untuk jawatan saya. Dia kahwin saya untuk kikis duit saya. Isteri saya Pak Haris, 100 saya bagi 100 dia ambil. Dia tak pernah bunyi Pak Haris. Saya tengok keluarga saya cukup. Sedangkan saya tahu tak pernah cukup. Tapi dia tak pernah mengingat kat saya Pak Haris. Hari ini Pak Haris, saya ceraikan isteri saya. Kan? Sebab diminta oleh isteri saya yang kedua. Kan? Isteri saya tahu. Dia tahu pun dia marah Pak Haris. Taklah sampai ke tahap minta cerai. Tapi isteri saya yang kedua ni suruh saya ceraikan. Saya cerai Pak Haris. Tapi hari ni Pak Haris, hidup saya, dia cari lelaki lain Pak Haris. Nampak tak? Dia cari lelaki lain. Dulu kau dapat yang terbaik, kau nak yang lebih baik. Kau tak pakai otak ke? Kalau dia yang terbaik, tentu dia tak akan rosak ke rumah tangga kau. Kau faham tak? Melainkan kau tak ada otak. Sebab dah banyak makan otak-otak. Faham ke faham? Kau dapat yang terbaik, kau nak cari apa lagi? Nampak tak? Dengan ibadah kau tak buat terbaik. Dengan Allah kau tak buat terbaik. Tiba-tiba kau nak ikut sunnah, nak kahwin 4. Nampak tak? Satu pun kau tak imamkan dia. Yang pertama ni pun kau tak jadi imam dalam solat. Kan? Solat tak jadi imam, tadarus kau tak buat. Nampak tak? Zikir tak ada jemaah. Itu PKP pun kau mengelak-ngelak nak solat jemaah.
Nampak tak? Tiba-tiba habis PKP, rupanya kau kahwin satu lagi. Kan? Faham ke faham? Nampak tak? Kan? Ibadah tu yang kita mantapkan. Beri keutamaan ke ibadah tu. Lelaki yang terbaik. Siapa orang terbaik? Kata Nabi, adalah orang yang terbaik dalam keluarga dia. Adakah kita dah cukup terbaik dalam keluarga kita? Cuba tanya anak-anak kita. Cuba tanya isteri dan suami kita. Nampak tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Paling selalu ingatkan apa dia? Kan? Kita boleh naik atas pentas untuk dapat anugerah yang paling tinggi. Belum tentu kita dapat anugerah tertinggi di sisi anak kita. Faham kan? Dalam hidup keluarga kita tak ada pentas. Tak ada apa-apa anugerah melainkan dapat kasih sayang. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada soalan? Kita tengok soalan. Ada soalan daripada Encik Azman Awang. Ya, Encik Azman Awang. Salam Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya lari rumah dah 2 minggu. Tolong saya Pak Aris. Anak lari daripada rumah, kan? Bagi nama anak, kan? Kita buat solat hajat 2. Ini masa terbaik. Saya tak pasti lelaki perempuan. Ini masa terbaik untuk kita muhasabah diri. Anak lari rumah, kita muhasabah diri. Kita ambil selai kertas kosong, tulis. Kan? Tulis perkara-perkara yang kita buat ketika kita bangunkan jiwa dia, bangunkan nak didik dia, apa kita buat. Anak hari ini banyak kita didik anak sebagai hamba atau sebagai raja. Jawab soalan tu nanti. Kita didik anak sebagai hamba atau raja? Kalau kita nak didik anak sebagai hamba, kita ni hamba atau raja? Nampak tak? Dia berkait-kait. Didiklah anak sebagai hamba di saat anda adalah hamba kepada pencipta anda. Maksudnya apa? Didik anak menjadi hamba, iaitu dia jaga solat. Didik anak untuk jaga solat seperti mana kita jaga solat sekarang. Didik anak mencintai Rasulullah, maka dia akan mencintai mak dan ayah. Bila kita didik anak mencintai mak dan ayah, dia mungkin tak mencintai mak dan ayah dengan hati, sebab dia tidak dididik, ditarbiah untuk mencintai manusia yang paling tinggi darjatnya, Rasulullah SAW. Beberapa orang nak anak dia cinta dia, sayang dia, rindu dia, tapi tak didik anak untuk mencintai Rasulullah. Sebagian besar daripada kita tak didik anak untuk cinta Nabi. Tak. Sayang mak tak? Sayang mak tak? Rindu mak tak? Soalan tu biasa kau keluarkan tak? Tapi kau jangan keluarkan perkataan sayang Nabi tak? Anak mak sayang Nabi tak? Rindu Nabi tak? Pernah dengar tak perkataan tu? Engkau jumpa aku dalam hashtag bersama 488. Kita kupas benda ni, insya-Allah. Bagi ayah yang hilang anak, ingat pesan saya pada semua ayah yang anak baru nak lari, ada impian nak lari, ada cita-cita nak lari, mungkin dalam hati dia. Sebab zaman hari ni budak-budak akalnya pendek, langkahnya panjang. Boleh faham? Akalnya pendek, langkahnya panjang. Faham ke faham tu? Sikit-sikit lari. Sikit-sikit lari. Mak bapak yang tak bangunkan anak jati diri, pasti akan hadapi masalah. Mak bapak yang tak tahu nak bangunkan anak jati diri, anda akan berhadapan dengan anak-anak macam tu. Bangunkan anak yang ada jati diri, maka dia sanggup dididik dengan sedikit kesakitan, dan dia tak akan tinggalkan kesakitan tu. Sebab tu anak dulu-dulu kena belasah dengan paip getah, kena belasah dengan ekor ikan pai. Kau tahu tak ekor ikan pai? Kalau kena terkopek kulit, mana pernah kita lari? Mana pernah kita terfikir nak lari? Tapi anak hari ni macam mana? Sikit lari. Dan salah satu punca besar adalah mak bapak. Contoh, saya nak cerita marasa saya, saya ceritalah. Engkau jangan pandang aku ni hebat sangat. Tak, aku manusia biasa. Macam korang juga. Marasa ni juga ada budak lari. Tapi paling kecewa, kalau budak lari, mak bapak pun lari sama. Nampak tak? Bukan nak duduk dengan kita, kenapa anak saya lari. Nampak tak? Apa menyebabkan dia lari. Nampak tak? Tak ada. Dia menangkan anak dia. Bila kamu menangkan anak ini akan tahu kelemahan mak bapak dia. Dan dia di mana-mana ruang dalam hidup mak bapak, dia akan tipu mak bapak dia. Nampak tak? Cerita anakku Sezali tu dah lama. Tapi cerita anakku Leman, anakku Dola, anakku Samad berlambak sekarang. Faham ke faham? Anak kita lari tentu ada sebab. Dia tak lari tiba-tiba. Dapat mimpi bisikkan, dia lari. Ada sebab. Salah satunya faktor kawan. Dan tanya pada diri kita, sahabat-sahabat, ayah-ayah, teman-teman. Kan? Kita ambil tahu tak dengan siapa anak kita berkawan? 2. Kita berkawan tak dengan kawan-kawan anak kita? Ini teknik dia. Saya tak nak ulas dalam-dalam. Kan, saya nak anda dapat nanti berhari-hari datang live saya. Nampak tak? Ramai orang didik anak dengan ego. Nampak tak? Didik anak dengan ego, dengan sombong. Anda tak dapat. Saya bukan beli mak apa Saya kena sebut. Kan? Sebab ada sebab anak lari. Ada ketikanya anak lari sebab kalau anak tu ego, anak tu sombong, siapa didik dia? Siapa tarbiyah dia? Dia datang daripada tadikah. Tadika itu kamu punya. Tadika itu adalah kamu punya. Apa tadika tu Pak Ris? Kumang korang lah.
Dia datang dari situ, pusat didikan, pusat asuhan. Dia bermula di situ. Seorang anak yang sombong berasal daripada rumah yang penuh kesombongan. Seorang anak yang taat dan tawaduk pada Allah SWT, dia datang daripada seorang mak dan ayah yang tawaduk dan taat pada Allah SWT. Kebiasaannya begitu. Seorang anak yang cakapnya penuh lemah lembut, datang daripada seorang ibu dan ayah yang cakapnya penuh lemah lembut. Seorang anak yang cakapnya penuh dengan bahasa-bahasa yang indah, datang daripada seorang ibu bapa yang didik anak dengan bahasa yang indah. Pak Riz, saya ni cakap baik, Pak Riz. Isteri saya cakap baik, tapi anak saya cakap sebukan-bukan. Itu fasa yang seterusnya. Bila dia meningkat remaja atau meningkat dewasa atau meningkat umurnya makin matang, masa sekolah rendah, dia pergi sekolah menengah, engkau lepaskan dia. Nampak tak? Memang dulu sekolah rendah bahasa dia indah. Bahasanya cantik, bahasanya molek. Bila dia pergi sekolah menengah, kau dah lepaskan dia. Engkau tak ikuri dia, engkau tak damping dia, engkau tak duduk sebelah dia. Maka dia berkawan dengan rakan-rakan yang dia salah pilih. Dan rakan-rakan tu pula membina diri dia. Ingat, ada orang dulunya sekolahnya baik, sekolah menengahnya baik, masuk universiti baik, tapi di tempat kerja dia makan rasuah. Assalamualaikum. Di tempat kerja dia makan rasuah, tapi masa sekolah rendah dia baik kan? Pelajar contoh, sekolah menengah dia baik kan? Anak ustaz kan? Tapi kenapa masa bekerja dia makan rasuah? Sebab setiap perjalanan ada ujiannya. Dan setiap perjalanan yang ada ujiannya, kamu tak ada di situ, kamu akan hilang anak kamu. Nampak? Faham ke faham ni? Kerja memang banyak, Pak Riz. Memang betul kerja banyak. Satu, Allah tak bagi pada semua orang anak. Faham tak? Faham ke faham? Bila ada anak, bersyukur. Ada anak, kena buat kerja. Bukan buat kerja dapat anak. Kena buat kerja bila dah ada anak. Faham tak? Bila dah ada anak, kena buat kerja. Banyak mak bapak tak buat kerja bila ada anak. Asal kau orang nenen, kau marah. Saya ingat lagi, kan, di masa saya, kan, bila pelajar yang tadi tak mengantar sabak, tak mengantar prasabak, tak mengantar mukta katam, apa kita buat? Tahu tak apa kita buat? Sarapan pagi tak boleh. Banyak, ada mak bapak marah lah. Sarapan pagi tak boleh. Aku bukan tak bagi dia makan satu hari, dia tak makan sarapan pagi. Makan tengah hari dapat. Tak dapat makan sarapan pagi, dia mak bapak mengamuk. Dia maki amun kita. Dia lupa. Sarapan makan tengah hari kau tak makan pun boleh puasa kan? Nampak tak budak madrasah kan? Memang dididik, ditarbiah untuk kosong perut. Supaya penuh otak, penuh mindah dia. Nampak tak? Datang madrasah bukan nak jadi gemuk. Datang madrasah bukan nak jadi orang yang datang madrasah nak gemukkan minda, nak gebukkan jati diri. Itu maksud dia. Kurus pun kena maki. Betul? Anak masuk madrasah kurus pun aku kena maki. Kena fitnah macam-macam. Itu dia. Nampak tak? Itulah perjalanan hidup. Satu ayah yang tanya soalan, anak lari, kan? Buat apa-apa boleh macam biasa kan? Tapi muhasabah. Buat solat ajak 2 rakaat, minta petunjuk daripada Allah tahu. Buat solat ajak secara berterusan. Bila anak balik, kau jangan belasah, kau jangan bantai, kau jangan debut dia. Duduk sama dengan dia, bincang hati ke hati. InsyaAllah anak tu jadi manusia yang terbaik. Ya. Ini saya nak cakap jujur. Nak cakap jujur ni. Majoriti pelajar madrasah Pak Riz datang daripada, ada pelajar Pak Riz datang daripada pelajar bermasalah. Akhirnya 30 juzuk. Kita ada ustaz kita sekarang ustaz kita mengajar kat kita. Tapi dulu ni lagi madrasah. Kita ada 2 ustaz kita sekarang, 2 ustaz mengajar di madrasah Pak Riz adalah pelajar madrasah Pak Riz yang dulunya lagi madrasah. Lagi madrasah. Tapi hari ni jadi ustaz. Sebab apa? Sebab apa? Kita bangunkan dia. Buangkan lagi bagus. Menyusahkan pada otak aku je. Kau lari, pergi mampu kau lari lah. Tak payah duduk lagi. Tapi kita bangunkan dia. Bila kita pandang mak apak ni adalah orang yang baik. Kita sambut mak apak ni. Anak lari, dia tak pantai kita. Anak lari, dia tak panggil bonza. Aku kena. Anak lari, dia panggil bonza datang. Anak lari, aku pula yang kena. Faham tak? Kan? Anak ada 1001. Quran bukannya best. Bosan baca, nak hafal boring. Nampak tak? Bukan seronok. Duduk rumah lagi. Best kan ada handphone, ada TV kan. Madrasah mana ada apa? Faham ke faham? Kan? Saya ada pelajar-pelajar hafiz 30 juzuk yang ada kat rumah sekarang. Kan? Habis 30 juzuk. Tapi pegangan tu saya cakap, kita bangunkan, kita tarbiyah. Mak bapak nak tengok 30 juzuk, dia bukan nampak akhlak yang kita bangunkan macam nak gila tu. Allah saya tahu. Biarkan. S tak ada dunia tak apa. Sanjungkan bukan kita kejar. Kita kejar S di akhirat. Apa dia? Syurga Allah SWT. So mak bapak yang anak lari, kan, anda kalau dapat anak tu balik, anda ada keinginan nak jumpa Pak Riz, bawa anak datang jumpa Pak Riz. Bawa. Kita duduk sama-sama. Biar Pak Riz bantu anda. InsyaAllah kita bantu anda. Boleh? Ayah, InsyaAllah kita bantu anda. InsyaAllah. Kita tak dapat detail cerita ni macam mana, kan? Pak Riz ni pelajar ni, berapa orang ni pernah lari daripada rumah. Sekarang pelajar Pak Riz belajar di madrasah ini. Dulunya lari daripada rumah, dulunya pernah mengandung, dulunya berzina. Sekarang belajar kat kita. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ingat pertama sekali, kan, didik anak dengan agama. InsyaAllah. InsyaAllah. Ujian memang ada, tapi didik anak dengan agama, InsyaAllah kita menang. Percayalah. Engkau didik anak engkau dengan ABC.
A apa? A ayam. B apa? B baca. B buku. C apa? C cangkul. C apa? C cawan. Faham tak? A Allah. Kenal Allah dulu. Sebelum dia kenal A tu ayam. Dia kenal ayam tak kenal Allah. Dia kenal ayam. Dia kenal ayam tak kenal Allah. Macam mana? Itu didikan kita. Kesilapan besar kita mendidik anak kenal ayam tak kenal Allah. Kalau Pak Haris salah minta maaf lah. Tapi ini hakikat dan realiti. Satu Pak Haris buat uji kaji untuk anak Pak Haris nombor 2. Anak Pak Haris nombor 2 tak kenal huruf satu benda pun. Masuk madrasah Pak Haris sendiri. Masuk madrasah kenal ayat Quran, tak pernah kenal huruf ABC, tak ada, tak tahu baca. Kan? Saudara-saudara sepupu kata, apalah, tak tahu baca. Tak kisahlah. Tak tahu baca apa masalah dosa. Engkau tak kisah ke anak kau tak solat? Anak kau tak solat, kau tak hirau. Anak kau tak tahu baca, kau kisah. Anak saya bila kenal Allah, baca sekejap dapat. Itu uji kaji. Saya dedahkan dalam program nanti. Program-program yang kita jumpa face to program tu kita online tak nak cerita benda ni, kan? Itu mahal. Itu formula mahal. Ada soalan? Ada, kita bagi soalan seterusnya. Daripada Apis yang derhaka. Nama kau kenapa macam tu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya. Okay, Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana kalau jumpa adik-beradik asyik bergaduh je? Okey, namanya adik-beradik kan? Kan kalau jumpa orang kita bergaduh memang dah kena masuk lokap. Sebab jumpa adik-beradik kan? Adik-beradik ni ujian Allah besar ke atas kita. Sebab adik-beradik ni kita datang daripada sumber yang sama. Kita datang ibu daripada rumah yang sama. Rahim ibu yang sama. Kan? Sebab tu kalau kita dibangunkan, kalau kita ni bangunkan diri kita untuk berkasih sayang, maka terhasil kasih sayang. Kalau kita bangunkan diri kita penuh ego, penuh sombong, penuh bengis, penuh bengang, kan? Maka itu yang kita dapat. Bergaduhlah adik-beradik. Kan? Dalam hidup ada antara adik-beradik mesti ada konsep mengalah. Kan? Pak Haris anak nombor satu. Dulu Pak Haris guna pendekatan tegas dengan adik-beradik. Bila semua dah kahwin, kita tengok bukan semua orang selesa dengan kita, ketegasan kita. Kadang-kadang berbalah adik-beradik. Ni cerita hidup Pak Haris. Kadang berbalah sebab ketegasan kita. Kadang-kadang kita pula yang kena. Kan? Perjuangan kita menegakkan kebenaran, kita pula kena. Jadi, kita banyak guna konsep mengalah. Janji adik-beradik dapat bersatu. Kita banyak mengalah, janji adik-beradik selesa. Janji adik-beradik tenang dan gembira. Kan? Nampak tak? Pak Haris nombor satu. Tapi tak semestinya kita akan tegas. Tak semestinya kita nak cakap kita je betul. Nampak tak? Kadang-kadang kita mengalah. Tak apalah. Kan? Kalau itu baik, buatlah, tak apa. Janji mak kita, ayah kita gembira. Kalau kita tegas, mak kita susah hati tengok anak-anak dia bergaduh. Sedangkan apa yang kita tegur tu betul. Tapi adik-beradik berbalah. Kerana kita tegur. Konon campur urusan peribadi hidup dia, campur keluarga dia lah. Kita abang, mana tengok adik-adik kita tersalah perjalanan, kita campur. Oh, kita lupa adik-beradik kita dah kahwin. Jadi kita undur diri. Jadi bila kita kurang bercakap, kan, mak bapak kita pun tenang. Dia tak susah hati melihat anak-anak dia berbalah sebab-sebab kekeluargaan. Itu konsep yang Pak Haris pegang. Prinsip yang Pak Haris ada. Nampak tak? Selepas melalui kesakitan, kepayahan, kita belajar. Manusia ni kadang-kadang bila jatuh, dia belajar. Satu sahabat saya yang bertanya, untuk anda, mudah-mudahan Allah rahmati anda, Allah berkati anda, Allah beri anda kemuliaan, Allah beri anda kesabaran, Allah beri anda keberanian untuk menjadi seorang adik-beradik yang menjadi pendamai, yang penyejuk hati. Kadang-kadang kakak ni cerita macam ni, pam. Jangan kata ya, jangan kata tidak. Kita jadikan dia sebagai, kita jadi penyabar, penenang, penyejuk hati. Sabarlah Kak Long, kan? Aku sayang semua, kan? Bukan aku tak sokong kau, bukan aku sokong abang. Aku sayang dua-dua sekali. Dua-dua ni menyebabkan aku kenal dunia ni. Dua-dua ni menyebabkan aku belajar sebuah kehidupan. Kau semua ajar aku, kan? Aku nak tengok adik-adik kita tak macam ni, kan? Adik-adik lelaki. Ada orang kata kalau adik lelaki macam tajuk ini, adik lelaki mesti gaduh. Tak. Kalau kita semai biji betik, tak mungkin keluar biji durian. Kalau kita semai biji nangka, tak mungkin keluar biji kuini. Tak mungkin keluar kuini. Nampak tak? Kalau kita semai kuini, tak mungkin keluar mangga walaupun buahnya lebih kurang sama. Boleh faham tak? Faham tak? Jadi, kalau kita semai pokok ubi, tak mungkin keluar lalang. Faham tak? Apa yang kamu semai, itu yang kamu tuai. Itu dia bahasa yang mudah. So, mak ayah, bila kamu ada anak-anak 5, 6, 7, 8, orang sekarang untung tau. Untung apa? Kau tak pening kepala nak didik anak sebab anak kau tak banyak. Pun pening. Orang dulu 13. Orang dulu 15 adik-beradik. 18. Tak pula kau dengar bapak dia meninggal sakit jantung? Bapak dulu noreh getah. Pungut hasil hutan. Ambil herba. Pokok-pokok herba. Ambil upah kedai orang. Tak pula kita tengok anak-anak dia kebuluh duduk tepi jalan minta sedekah kat bawah jembatan.
Nampak tak sebab rezeki berkat. Jadi ini kita panjangkan, kita dalami, kita peralusi. Nak dapat keluarga bahagia, yang tak borak peranda, yang tak berpecah belah, yang tak tikam satu sama lain, kita cari rezeki yang diberkati. Rezeki yang Allah berkati. Faham tak? Biar susah, biar pendapatan tak seberapa, tapi yang ada kita beli beras datang daripada duit yang benar-benar halal, benar-benar diberkati. Untuk apa beli beras panjang? Untuk apa beli beras yang paling berkualiti datang daripada sumber yang haram? Satu makan, bergaduh adik-beradik, bergaduh suami isteri, rumah tangga tak pernah bahagia. Sebab rezeki yang haram, rezeki yang tak halal, rezeki subha, rezeki yang Allah tak reda. Faham tak? Cek balik, cek balik. Itu semua ada kaitan. Itu semua berkait rapat dalam kehidupan. InsyaAllah nanti bila kita jumpa dalam program besar tahun depan, InsyaAllah kita doa kan. Live dah boleh, konsert dah boleh. Menteri lupa kot seminar-seminar motivasi kan, dia lupa tu kot. Menteri lupa konsert dah boleh, pawagam dah boleh, seminar motivasi lupa tak apa. Aku ingatkan. Lagi lupa. Sekolah dah boleh, tadika dah boleh, madrasah lupa ya aku ingatkan. Tadika boleh sekolah boleh, madrasah jangan lupa. Lupa dah lupa. Jangan lupa. Madrasah ada tau. Jangan lupa, madrasah ada kat Malaysia. Madrasah memang ada kat Malaysia. Ni yang tengah cakap ni kat madrasah lah ni. Madrasah ada. Dia bukan macam now you see now you don't. Bukan. Dia memang ada. Madrasah memang ada. Madrasah tak lari tau. Kalau pun kena maki, walaupun kena kutuk, madrasah tak lari. Sebab kita terikat kukuh dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala. Faham ke faham? Ingat tu. Nanti saya ulas detail bab cerita-cerita ni. Apa dia hubungan adik-beradik, suami isteri, bab-bab ni lah rezeki. Kita cerita. Dia ada doa dia, dia ada amalan dia. Mestilah kan. Ini ada orang jumpa saya, Pak Riz, saya ni kan memang terima rasuah, tapi saya simpan je, tak pakai. Engkau terima dah dosa. Engkau pakai tak pakai tu nombor dua. Engkau terima je dah dosa. Kan? Engkau jangan halalkan benda yang dosa. Engkau faham tak? Engkau jangan halalkan benda yang haram. Engkau terima dah dosa. Engkau pakai tak pakai tu nombor dua. Sebab iblis akan datang dalam pelbagai bentuk dan dia akan menyudutkan hidup engkau. Akhirnya engkau terdesak, engkau terpakai juga. Engkau terpakai juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kau cuba tengok anak-anak engkau. Okey ke? Kan? Habis banyak masa dengan handphone, habiskan banyak masa lipat depan TV, asyik cakap, kau cakap dia balas. Kan? Dia thinking dengan mak dia. Itu maknanya rezeki. Cari rezeki yang baik. Ada soalan tak? Ada soalan maki ke tu? Tak ada. Ada soalan maki-maki kan? Ya. Daripada Cik Muhammad Zulkifli. Ya, Cik Muhammad Zulkifli. Pak Aris, saya nak tanya, kenapa saya rasa berdebar-debar sampai nak tidur pun tak boleh? Tolong Pak Aris. Dap, dip, dup. Ini cerita dangdut apa? Hati tenangkan dia dengan Al-Quran. Hati nak tenang, Al-Quran. Baca Quran, sahabat. Perbanyakkan baca Al-Quran. Peluk dia, insyaAllah. 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 Jangan percaya pada perkara-perkara gaib. Perkara-perkara karut. Minta maaf. Perkara-perkara karut. Ini ada benda tak kena ni. InsyaAllah. Peluk dia. Peluk Quran. Cium dia. Amalkan. Baca dan amalkan. InsyaAllah. Debaran akan dapat dihindarkan. InsyaAllah. Apa yang nak berlaku pun, InsyaAllah Allah akan lindungi. InsyaAllah. Percayalah. Banyak baca Quran. InsyaAllah. Hati tenang. Banyak baca Quran, hati tenang. Pak Aris ni ada madrasah, orang semua baca Quran. Hujan pun sampai juga. Nampak tak? Bila ada masalah je, kita dekat dengan Quran. Dekat dengan Allah SWT. Dekat, insyaAllah. Hati anda jadi tenang. Percayalah. Banyak baca Quran, tuan sahabat. Saya doakan anda. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah beri anda ketenangan. InsyaAllah. Jaga diri baik, insyaAllah. Ada soalan? So, jangan lupa. Sahabat-sahabat, ni dia. Nombor telefon, nampak Tak terbalik kan? Terbalik ke? Tak. Ni dia. Tinggalkan nombor telefon. Untuk beli ibu Pak Aris, minggu depan kita mula edar. Minggu depan kita dah edarkan. Kita bawa siri yang pertama dulu. Kisah-kisah yang boleh beri inspirasi. Wanita-wanita. Cerita paling kecil, remaja. Bagaimana Allah uji remaja ni. Kan? Dan dia sedang diuji lagi. Tapi kita ambil cerita dia untuk memberi inspirasi pada anak-anak anda semua. So, dapatkan buku e-book ni. Dan cerita-cerita bagaimana hidup yang susah, kemudian bangkit menjadi yang terbaik. Ambillah cerita-cerita ni. Mereka yang masih hidup, untuk anda jadikan inspirasi, insyaAllah. 10 wanita besi. Dan e-book tu namanya 10 wanita besi dapat. Harganya berapa ringgit? Call lah kita. Tapi tinggalkan nombor telefon untuk seminar kita juga. Seminar kita, seminar online, harga RM50 je.
Kan program kita 88 insya-Allah. Dan bagi mereka yang nak bantu Madrasah Pak Aris, nak bagi sumbangan ke sedekah ke apa ke, kan boleh hubungi kita insya-Allah. Jaga diri baik. Pak Aris dah hujung ni. Pak Aris nak berhenti. Dah 1 jam. Tengok dah 1 jam tak? Jangan lama nanti urusan. Dah lama nanti urusan, bengang kan, insya-Allah. Faham tak? Ingat pesan Pak Aris pertama tadi, hidup kita tak kita lepas dengan ujian. Kan? Jadi kan jangan berhenti, jangan mengalah tahu. Kan? Kena kuat insya-Allah. Senyum selalu. Allah akan ada. Okey, faham ke faham? Insya-Allah. Pak Aris undur Pak Aris undur tau. InsyaAllah. Jangan lari. Pak Aris tak lari. Pak Aris undur je. Besok datang lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Anda semua terbaik. Tinggalkan nombor telefon sahabat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.